Hello, Assalamualaikum semua. Welcome back to Fit Vision YouTube channel, di mana kita akan membahaskan tentang Marvel News, Marvel Rumors, Marvel Theory and everything about Marvel. Tapi ini adalah review untuk Loki season yang kedua. Dan mungkin ada yang tertanya kan, bila Fit nak keluarkan correct plot Loki season kedua episod yang ke-6 yang berjudul Glorious Purpose. InsyaAllah esok aku akan shoot dan aku akan record, aku akan post esok juga. Tapi korang boleh komen kat bawah persoalan-persoalan apa yang bermain di fikiran korang selepas menonton finale untuk Loki season yang kedua. Contohnya, contoh soalan mungkin berkenaan dengan Yggdrasil ataupun berkenaan dengan Kang, berkenaan dengan ending untuk Loki ke, boleh saja komen kat bawah dan insyaAllah esok aku akan jawab persoalan-persoalan tersebut. Okay? Tapi ini adalah review secara menyeluruh dulu untuk Loki season yang kedua. Dan kita pergi kepada what's about dulu lah. Apakah cerita Loki season yang kedua ni tawarkan kepada kita? Dia tawarkan kepada kita satu pengembaraan yang kita nampak daripada perspektif Loki right after Sylvie membunuh He Who Remains yang menjaga TVA, yang menjaga Secret Timeline selama ni. Dan dalam season kedua ni kita dapat menerokai perjalanan di mana Loki cuba mencari cara untuk menyelamatkan TVA dan membina satu TVA yang baru, jauh berbeza konsepnya daripada apa yang He Who Remains buat. Itu adalah apa yang kita dapat saksikan lah daripada episod yang pertama sampailah episod yang ke-6. Okay? So next thing kita borak pasal what's good. Apa yang bagus dengan cerita Loki season yang kedua ni? First thing first adalah dia punya story. Story untuk Loki season kedua ni memang sangat-sangat bagus dan aku rasa dia lebih naik sikit dia punya rating tu disebabkan story yang sangat kompleks tau. Dan apa yang ni, kenapa aku cakap story dia bagus? Sebabnya daripada episod 1 sampai 5 mungkin kita ada satu pemikiran tau. Bila kita tonton cerita superhero, kita tonton cerita-cerita daripada Marvel Comics, akan ada selalunya cerita berkaitan dengan hero menentang dengan villain. Itu adalah the basic foundation untuk cerita superhero. Tak kira lah cerita Loki ke, cerita Captain America ke, whatever. Itu adalah dia punya moral compass dia. Okay? Tapi untuk Loki season yang kedua ni, dia tak tunjukkan villain pun. Tak ada main villain mat dalam cerita ni. Apa yang kita dapat witness adalah the story of bagaimana seorang penjahat, seorang villain berubah menjadi seorang hero tanpa pengetahuan orang, iaitu Loki. Di mana kita dapat tengoklah dekat finale tu, Loki dia telah terima takdirnya, terima tanggungjawabnya, terima siapakah dirinya. Sehingga itulah sekarang ni Loki dikenali sebagai God Loki ataupun Loki God of Stories lah kan. Di mana kalau kita ingat balik zaman dahulu, Loki pergi menyerang bumi atas arahan daripada Thanos dan sebagainya. Dia seperti seorang karakter yang tak ada makna tau. Karakter side villain yang entah apa je. Sampai sekarang, karakter Loki ni pula tiba-tibanya menjadi salah satu karakter yang paling fenomenal dalam MCU. Lebih setara, bukan lebih lah, aku kata setaraf impactnya macam Tony Stark cakap I am Iron Man. Dia snap jari dia dah selamatkan orang. Dan apa yang Loki buat ni pun dia selamatkan orang untuk dari scale multiverse tau. Besar gila pengorbanan yang dia buat lah dekat finale. Tapi itu adalah apa yang best lah. Story dia sangat unik dan juga story dia sangat kompleks. Tak ada mengetengahkan siapa yang baik, siapa yang jahat. Tak. Karakter-karakter ni, Sylvie, Mobius, semuanya ada purpose masing-masing. Dan aku rasa benda cerita ni memang sangat bagus yang diterapkan dalam season yang kedua. Dan seterusnya, apa yang bagus juga adalah lakonan, of course. Lakonan daripada Tom Hiddleston. Dan macam aku banyak kali cakap, reaksi muka Tom Hiddleston walaupun dia tak perlu bergerak dan sebagainya, dia hanya buat macam ni tau. Dia buat macam tu, ada rambut hair flipping dia tu pun dah cukup ikonik untuk kita faham tentang karakter Loki ni. Lepas tu lakonan daripada Owen Wilson sebagai Mobius, Sofia Di Martino sebagai Sylvie, Ki Hu Kwan sebagai Obi dan banyak lagi. Aku rasa pelakon-pelakon dalam cerita Loki ni menjalankan dia punya watak, dia punya role tu dengan sangat superb gila. Serius tak, mereka semua tak kira watak yang kecil ke, watak yang besar ke, mereka semua menjalankan watak mereka dengan penuh kasih sayang. Mereka semua ni merasakan mereka ni adalah karakter tu. Bukannya mereka ni adalah seorang pelakon. Tak. Aku rasa cara lakonan mereka ni seolah-olah mereka, Tom Hiddleston ni adalah Loki, Sylvie adalah Sofia Di Martino adalah Sylvie, which represent lakonan mereka dekat sini memang sangat-sangat efektif. Dan kenapa
kenapa dia jadi macam ni, kenapa mereka ini mendalami watak ni, bukan saja sebab mereka kisah, sebab aku nak bagi pujian juga kepada production team tau. Yang mana mereka, kalau korang perasan penggunaan CGI di dalam cerita Loki season yang kedua ni, aku tak rasa maksimum tau. Aku rasa sangat-sangat minimal. Sentuhan CGI tu sangat sedikit. Sebab kita dapat tengok scene by scene, episode by episode, banyak menyentuh tentang dialog, bercakap-bercakap je. Bila bercakap dekat dialog ni, mereka production team ni akan buat satu tempat yang membuatkan pelakon-pelakon ini merasakan seperti mereka adalah karakter itu. Contoh kalau korang tengok scene dekat cafeteria yang dekat Pi tu kan, yang dekat Pi ni kan. Lepas tu scene dekat Temperlum meletup tu, semua benda. Lepas tu scene dekat di mana mereka semua tengok timeline. Aku rasa seolah-olah production dekat situ, studio dekat situ nampak seperti real tau. Ataupun kalau kita tahu tu CGI dia pun memang sangat-sangat cantik. Macam mana Loki transform daripada Loki baju putih tu tiba dia jadi God Loki dan sebagainya. Lepas tu ada CGI yang Temperlum meletup tu CGI juga, but dia nampak real gila dan dia tak nampak cheap langsung. Walaupun fakta menarik bajet untuk Loki season yang kedua ni adalah 141 million tau. Nak dibandingkan dengan Secret Invasion yang bajet dia 200 million, korang dapat tengok beza kualiti yang diterapkan, yang diberikan di dalam Loki season yang kedua. Daripada aspek pelakon, daripada aspek production design tempat tu kan, daripada penceritaan pun yang sangat-sangat unik. Dan juga kalau korang tengok Loki season yang kedua ni rasa seperti dia punya cinematic value tu sangat tinggi tau. Ada satu scene yang dia zoom out daripada belakang, ada satu scene dia zoom in, ada satu scene dia guna camera transition tanpa henti, tanpa cut tau. Dia record je everything. Aku macam damn, cerita Loki ni kalau back to back, kalau daripada episod 1 sampai episod ke-6 dibawa ke wayang, aku rasa gentle. Memang dapat banyak gila kutipan. Tapi iris wari design dekat streaming service kan lagi memudahkan lah. So itu adalah perkara-perkara yang aku rasa memang sangat-sangat menakjubkan yang ada dalam Loki season kedua ni. Selain daripada tu, aku nak sentuh ni benda yang paling utama lah, iaitu character development untuk Loki sendiri. Cerita ni tadi aku cakap kan main villain tak ada, hanyalah transition daripada villain pergi kepada hero. Benda tu yang menjadi core untuk season yang kedua. Season yang pertama kalau kita tengok, dia lebih kepada pengenalan macam mana Loki ingin mengenali dia punya masalah tau, ingin mengenali dia punya zaman silam, apakah purpose dia. Tapi untuk yang season kedua ni, dia lebih kepada penerimaan diri. Dia dah tahu salah silap dia dah tahu macam mana nak membuat satu keputusan yang wajar. Aku rasa cerita ni, Loki season kedua ni rasa sangat-sangat grounded. Memang sangat grounded. Even action scene dalam cerita ni pun tak banyak weh. Most of the time kita akan habiskan masa untuk bercakap, mendapat input pasal sains ke, input pasal teori, input pasal sesetengah karakter, setiap keputusan yang kau buat dalam kehidupan kau. Aku rasa macam cerita ni memang penuh dengan makna yang kita boleh belajar daripada Loki season yang kedua. Itu adalah apa yang best, what's good untuk Loki season yang kedua. And kita beralih kepada what's untuk Loki season yang kedua. Sebenarnya aku tak nak borak lah pasal benda ni, tapi aku rasa aku perlu nitpick. Aku perlu nitpick tentang perkara yang aku rasa agak turn off. Bukan turn off aku bukannya aku benci, cuma aku memerlukan perkara tu untuk series ni menjadi 10/10. Cerita ni dia ada slow burn lah. Dia ada macam episode by episode yang agak slow temponya. Tapi kalau korang dah kenal aku, tempo yang slow ni, benda tu tak memberi kesan kat aku kalau tempo slow tu ada makna. So untuk episod yang kedua dan juga episod yang ketiga, dia rasa macam filler episod sikit tau. Slow, tempo dia memang slow, tapi ada makna kepada scene tu. Contohnya untuk dia develop karakter Mobius, contohnya dia untuk dia develop karakter Victor Timely ke. Ada asbab kenapa scene tersebut slow. Dan itu bukan masalah aku. Masalah utama aku adalah kepada series Loki season kedua ni, disebabkan dia terlampau memikul beban yang sangat banyak tau. Beban apa? Beban yang Multiverse Saga tengah ada sekarang. Aku rasa macam segala perkara-perkara yang tak baik, perkara yang negatif yang ada dalam Multiverse Saga sekarang ni, contohnya daripada filem Doctor Strange Multiverse of Madness, contohnya daripada seri-seri dekat projek Marvel Phase 4. Sekarang ni Loki tengah memikul segala benda tau, dan dia cuba untuk merungkaikan semua benda. Tapi
malangnya tak berjaya. Sorry to say, tapi aku rasa Loki season kedua tak berjaya daripada aspek untuk deliver secara sepenuhnya untuk menjawab segala plot hole yang ada dalam series tersebut, dan juga menjawab kepada apa yang tengah terjadi ke dalam yang terjadi di dalam MCU sekarang ni. Aku rasa dia tak berjaya. Contoh apa yang terjadi dalam MCU, pasal universe, pasal timeline, pasal a big bad untuk Multiverse Saga, Kang the Conqueror, sampai sekarang kita dah tak tahu. Even dia ada bagi hint yang Kang dekat Earth 616 dah settle. Dia macam okay, I think aku perlukan penjelasan kepada perkara ni. Lagi satu, apa yang aku tak suka berkenaan dengan time sleeping. Aku sorry to say aku time sleeping ni aku faham. Aku akan explore benda ni lagi dalam kat correct plot nanti. Cuma yang aku faham, yang Loki is a representation kepada time tau. Di mana kalau Loki, tak silap aku, dia dalam Norse mythology dia represent kepada rebirth and destruction tau. Maksudnya benda tu akan go in a cycle. But still, benda tu bagi aku tak mencukupi untuk kau support statement kepada kenapa Loki boleh time sleeping. Bukan tu saja, banyak lagi persoalan-persoalan yang ada selepas menonton finale, selepas menonton the whole season untuk Loki. So aku rasa macam mereka boleh terokai lagi dalam, I mean mereka dah terokai dalam, cumanya aku rasa perlu sikit lagi dalam lagi, yang mana akan membuatkan orang mind blown tau. Sebab tu finale untuk Loki season kedua, dia rasa tak se-impactful daripada season pertama. Sebab dia lebih menekankan kepada karakter, kepada Loki, instead of apa yang berlaku kepada multiverse. Tapi aku faham lah kenapa perkara tu terjadi. So itulah aku punya nitpick lah. Aku perlukan penjelasan lah. Aku perlu penjelasan daripada Marvel Studios lah, kepada cerita. Bukannya daripada orang, bukannya daripada insider, tak. Aku perlukan daripada Marvel Studio. Aku perlukan maklumat tu. Bukannya daripada aku sampaikan aku rasa dia macam ni. Tak. Aku nak daripada Marvel Studio. Kenapa time sleeping macam ni? Kenapa macam mana TVA dicipta dekat luar sana tu? Macam mana He Who Remains buat secret timeline, buat loom dan sebagainya tu. Aku perlukan penjelasan tu. Aku perlukan perspektif tu. Tapi malangnya aku tak dapat. But it's fine lah. Cerita ni pun pasal Loki kan. So itu adalah what's sikit je untuk Loki season kedua. Dan overall rating aku untuk Loki season kedua ni adalah 9.3/10 bintang, dan jatuh di bawah kategori Marvelous lah. Secara jujurnya penceritaan, aku rasa penceritaan untuk season kedua lagi unik daripada season yang pertama. Tapi finale tak se-powerful daripada finale season yang pertama lah. But overall Loki, congratulations. Korang Tom Hiddleston pun sendiri dah tamatkan cerita Loki ni selama 14 tahun. For the future aku rasa akan ada, dia akan kembali lagi. Tapi itu untuk correct plot lah. And overallnya thank you very much Marvel Studio kerana telah membuat satu series yang sangat-sangat bermakna untuk aku. Aku tak tahu orang lain macam mana, tapi untuk aku memandang karakter Loki ni sebagai seorang yang sentiasa gagal dalam hidup ni, dan finally dia berjaya untuk mencapai dan mendapat takhta yang dia berhak dapat selama ini. And for the glorious purpose, for you and for all of us. And damn, aku menangis kat finale tu. Tapi itu adalah review aku lah untuk series Loki. Dan kalau korang tanya aku adakah Loki season yang kedua berada di atas daripada Loki season yang pertama, I think it is a yes lah. Bagi aku, itu daripada bagi aku. So I see you guys untuk correct plot Loki season yang kedua finale nanti. Jangan lupa untuk komen kat bawah apakah persoalan-persoalan yang mainan kepala korang, and insyaAllah lah kalau aku berkemampuan aku jawab lah soalan-soalan tersebut untuk correct plot esok. Right? So I see you guys next time. Assalamualaikum and bye-bye.